Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Amanah pembayar zakat, Mawib tunaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Status terkini dan bilangan rakyat Malaysia yang dipenjarakan di luar negara serta usaha Kementerian Luar untuk membantu mereka yang terlibat merupakan antara isu yang bakal dibangkitkan pada persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, perkara berkenaan terkandung dalam sesi soal jawab yang akan diajukan oleh Datuk Seri Richard Riyad Jaim, GPS Serian, kepada Menteri Luar berhubung perkara tersebut. Makmun Sulaiman Warisan Kalabakan pula meminta Menteri Kesihatan menyatakan tahap kesiapsiagaan dan tindakan yang telah diambil dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19 dan pengurusan perawatan pesakit-pesakit yang semakin serius di negeri Sabah. Persidangan Dewan kemudiannya diteruskan dengan perbahasan dan pengulungan bagi rang undang-undang perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa membabitkan dua lagi kementerian. Perkhidmatan deposit simpanan tabung haji di semua kaunter pejabat pos akan ditamatkan bermula pada 2 Januari depan. Pos Malaysia memaklumkan bahawa sebagai alternatif, para pelanggan boleh melakukan perkhidmatan tersebut secara dalam talian melalui pos online di laman sesawang www.postonline.com.my. Menurut Pos Malaysia, melalui ciapan di Twitter rasminya @post4u, untuk sebarang pertanyaan, para pelanggan boleh menghubungi menerusi Aspos di laman sesawang www.post.com.my. Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meluluskan resolusi yang menggesa pihak Rusia mengakhiri pencerobohannya di Crimea dan berundur dari Ukraine. Wakil Ukraine yang membacakan teks mengenai perkara tersebut berkata, dengan menceroboh Crimea, Rusia melanggar undang-undang antarabangsa dan mengancam keamanan serta keselamatan di luar wilayah Laut Hitam. Sementara itu, Rusia menyifatkan kandungan teks tersebut sengaja dipolitikkan dan penduduk Crimea telah memutuskan masa depan mereka melalui pungutan suara. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12.30 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesediaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Berita itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Amanah pembayar zakat, Mawib tunaikan. Sekarang ni banyak dah buat online ya? Betul, Mawib pun dah mudahkan kita. Kalau nak menderma, bayar fidyah, bayar kafarah ataupun nak sumbangkan wang, semua dah boleh buat secara online. Baru aku teringat bulan puasa baru ni. Aku bayar zakat fitrah pun online je kepada Mawib. Ha, betul tu. Lebih mudah, cepat dan menjimatkan masa. Aku kena tanya isteri aku ni, ganti puasa macam mana? Kalau terpaksa bayar fidyah, boleh bayar secara online. Untuk guna kemudahan ni, layari ebaitulmal.mawib.gov.my. Ulang sekali lagi. ebaitulmal.mawib.gov.my. Seringkali kita tidak meletakkan Allah di dalam kehidupan kita. Padahal Allah telah mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat. Saat kita lapar, Allah memberi kita makan. Saat kita sakit, Allah memberi kita kesembuhan. Saat kita gelisah, Allah memberi kita ketenangan. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nabi Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nabi Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la
Cukuplah Engkau ya Allah, tiada di hatiku selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nabi Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Cukuplah Engkau ya Allah, tiada di hatiku selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kapsul Masa. Pada 9 November dalam tahun 1982, Malaysia dan Republik Islam Pakistan bersetuju menubuhkan sebuah jawatan kuasa bersama bagi membincangkan perkara mengenai kerjasama ekonomi dan teknikal untuk kepentingan kedua-dua buah negara. Jawatan kuasa ini akan meneliti pelbagai kaedah ke arah mengeratkan lagi kerjasama ekonomi dan teknikal yang sedia terjalin. Berikutan ini, perjanjian kerjasama ekonomi dan teknikal telah ditandatangani Menteri Luar Tan Sri Ghazali Syafiee dan rakan sejawat beliau dari Pakistan, Encik Sabzada Yaakob, menandatangani perjanjian ini dengan disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden Zia-ul Haq. Perjanjian yang pokok kuasa dalam masa 5 tahun ini antara lain menyatakan kedua-dua buah negara akan bekerjasama dengan mengambil kira pengalaman dan kemudahan dalam bidang-bidang tertentu. Dengan adanya jawatan kuasa ini, soal ketidakseimbangan dagangan antara kedua-dua buah negara dapat diselaraskan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam doha untuk semua sahabat pendengar IKIM tak kira di mana juga anda berada saat ini. Alhamdulillah Allah rezekikan kita untuk sekali lagi menerusi perkongsian aspirasi edisi Selasa Rabu yang positif hari ini bertemankan saya Nur Hayati Paradi. InsyaAllah 3 jam kita bakal bersama untuk sama-sama kita kongsikan ruang masa kita, kongsikan sama-sama masa yang bermanfaat untuk sama-sama kita isikan dengan perkara-perkara yang baik insya-Allah. Apa pun nak ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada rakan-rakan tim Warna Pagi untuk perkongsian Warna Pagi hari ini bersama dengan Sufian Amrin dan juga Hazwan Shah. Terima kasih kepada mereka berdua dan semoga apa yang juga perkongsian yang telah mereka kongsikan memberi manfaat dalam kita menjalani kehidupan kita dengan lebih positif lagi, momentumnya lebih hebat lagi insya-Allah banding semalam. Apapun untuk rakan pendengar kita bakal mulakan kejap lagi perkongsian menerusi aspirasi edisi Rabu tak lain tak bukan kita akan belajar
belajar tentang rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Kita bakal bawakan dalam Rahmatan lil Alamin untuk minggu ini tentang rahsia ataupun rasional 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Apa yang dimaksudkan dengan 7 tahun? Kejap lagi Ustaz Rusdi akan kongsikan bersama dengan anda. Anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari dan juga di YouTube channel IKIM untuk sama-sama anda tanyakan soalan pun boleh di situ ataupun anda boleh sama-sama menjadikan sebagai sebahagian daripada perkongsian anda di media sosial anda juga, insya-Allah tekan butang share kan. Dan kita akan mulakan waktu ini perkongsian kita sebelum bersama dengan Ustaz Rusdi. Kita ada Zain dengan Rindu, sama-sama kita dengarkan. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bersama saya Nur Hayati Paradi. Malamku kelam, tiada teman bicara, melerai resah, merubah gundah jiwa. Hatiku pilu kerana jauh darimu, semua tak tahu aku rindu. Ada dia yang menantiku, sabar menunggu dari dulu. Tak belum kan ada yang lebih sempurna lahir di dunia. Tak mungkin kan ada lebih indah pernah mata melihatnya di dunia. Hidupku sayu kerana jauh darimu, Tuhan pun tahu rinduku. Pada dia yang menantiku, sabar menunggu, sabar waktu. Yang lebih sempurna lahir di dunia. Tak mungkin kan ada lebih indah pernah mata melihatnya. Semua duka dan tentara tentangku tak ku ingat, asal saja melihatmu bahagia. Alaika sallallahu ya Rasulullah, ya Habibullah. Tak mungkin lebih indah pernah mata melihatmu. Oh, kasihku.
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi slot pertama di Aspirasi. Edisi Rabu yang positif ini untuk bersama-sama kita nak belajar tentang sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebalik sunnah itu ada rasionalnya. Bersama dengan kita tak lain tak bukan, kita ada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz dengan pemandangan tu, ya Allah, rindunya, masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sekali lagi bersama dengan kita untuk rahmatan lil alamin, untuk kita belajar lagi tentang rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sahabat-sahabat pendengar nak tengok rindu pada Kaabah, rindu pada Baitullah, boleh tengok sekarang di FB IKIM FM ataupun di YouTube. Kan, nampak tu, masya-Allah, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak bersama dengan Ustaz, kita nak belajar lagi tentang rasional sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita mendidik anak-anak. Ini masih lagi dalam ruang lingkup anak-anak. Anak-anak nak membesar, nak dididik dan bagaimana. Dan hari ini Ustaz nak berikan tentang rasional 7 tahun. Apa yang dimaksudkan dengan 7 tahun? Kenapa 7 tahun yang dipilih? Mungkin jawapannya daripada Ustaz. Kita teruskan pada mukadimah kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Terima kasih pada DJT dakwah dan jihad yang tak jemu-jemu untuk berkongsi ilmu dengan kita semua dan menjadi antara yang terbaik insya-Allah, kan. Dan seterusnya pada sidang penonton dan pendengar setia Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ni insya-Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan derajat timbangan kita dan seterusnya kita layak untuk boleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin. Ya rabbal alamin. Okey, pada pertemuan kita lepas kita dah bicara tentang Allahumma salli ala Muhammad, 3 waktu, rasional 3 waktu. Maksudnya disebut dalam surah Allahumma salli dalam surah An-Nur ayat 58 ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakas aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum 3 marrat, kan, min qabli salatil fajri wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya 3 awratin lakum. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu ataupun kita iktibarkan bahawa bukan hamba tetapi ialah sekarang ni dalam suasana sekarang ni adalah mungkin pembantu di rumah kita. Tapi dia bukan hamba, maksudnya dia hanya membantu kita insya-Allah. Allahumma salli alaihi wasallam. Kemudian dan anak-anak yang belum mencapai usia balik di antara kamu mintalah izin pada 3 waktu, okey. Iaitu pada waktu sebelum solat subuh, kemudian sewaktu tengah hari, waktu kamu menanggalkan pakaian luarmu, dan ketika sesudah solat isyak. 3 waktu ini adalah aurat bagi kamu. 3 waktu ini adalah aurat bagi kamu. Ini kita bicara pada pertemuan kita lepas. Disebut pada perkataan ini adalah lam yablughul hulma minkum, yang belum mencapai usia balik di kalangan kamu. Maksudnya anak-anak yang belum mencapai usia akhir balik. Satu proses sebelum sampai ke usia balik kita panggil dia mumayyiz. Jadi ini yang kita nak bicara hari ini tentang rasional Allahumma salli alaihi wasallam, rasional 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Dan apa rasional dari sudut akhlak kita bicarakan dan juga rasional dari sudut psikologi. Okey. Kalau kita merujuk daripada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Kata Nabi SAW, perintahkanlah, suruhlah, muru ni amara, perintahkanlah auladakum, anak-anak kamu, tak kira lelaki atau perempuan, aulad ni mewakili lelaki-lelaki atau perempuan, bis salati, dengan solat,
wahum abna'u sab'i sinin. Ketika mana usianya mencapai 7 tahun. Ni apa yang kita panggil key point kita, ataupun ini yang kita nak bincang tentang 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka, pukul dengan pukulan mendidik ke atas mereka, wahum abna, bila mereka mencapai umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur di kalangan mereka, iaitu lelaki tempat tidur lain, perempuan tempat tidur lain, ataupun asingkan tempat tidur, bilik yang berasingan, bilik berasingan. Dia bukan katil satu bilik tu sama, tapi tak, dia bilik berasingan. Asingkan tempat tidur mereka. Asingkan tempat tidur mereka. Ini nanti kita bincang tentang konsep rumah dalam Islam. Mesti kurang-kurangnya 3 bilik. Bilik ibu dan ayah, bilik anak lelaki, bilik anak perempuan. Jadi sebenarnya penting untuk 3 bilik. Alhamdulillah, kerajaan bila membina rumah untuk rakyat sebenarnya dah bermula kepada 3 bilik. Kalau dulu kita zaman awal-awal 80-an dulu, rumah-rumah kos rendah semuanya 2 bilik. Jadi 2 bilik tak memenuhi kriteria bagi rumah Islam. Rumah Islam perlu 3 bilik. Sebab pertama bilik ibu dan ayah, yang kedua bilik anak lelaki dan bilik anak perempuan. Perlu pisahkan. Jadi okey. Kemudian kalau kita ambil kata-kata Imam Allahumma salli, kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Walaupun ada yang mengatakan hadis, walaupun mengatakan ini adalah kalam ataupun athar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, yang sebut la'ib ibnaka sab'an, bermainlah dengan anak kamu ketika mana 7 tahun yang pertama, dari lahir sampai umur 7 tahun tu kita dituntut untuk bergurau, bermesra, bermain dengan mereka. Kadang-kadang kita jadi kita jadi raksasa, dia jadi Ultraman kan. Habis teruk kita kena belasah. Kita jadi punching bag anak-anak. Oh busuk kita. Ayah jadi ni, ayah jadi raksasa, saya jadi Ultraman kan. Itu biasa. Kita memang proses kan. Jadi kadang-kadang kita jadi kuda. Kuda, okey. Wa adibu sab'an, dan kita dituntut untuk mendidik dia, mendidik, mentarbiah. Adib ni kita berikan adab-adab moral, akhlak, ini yang diajar 7 tahun berikutnya, iaitu daripada umur 7 tahun berikutnya. Wa akhahu sab'an, dan kita bersahabat dengan dia ketika mana umur 7 tahun yang berikutnya. Jadi 14 sampai 21 tu kita dituntut untuk kita jadi sahabat kepada dia, untuk dia meluahkan perasaan dia. Jadi ini sebenarnya. Kalau kita rujuk pada 2 ni, satu hadis daripada Nabi SAW daripada yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr al-As. Kan, hadis ni hadis sahih, riwayat Abi Daud dan Ahmad. Dan kedua yang disebut oleh athar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, 7, perkataan 7. La'ib ibnaka sab'an. Bermainlah dengan anak kamu ketika mana 7 tahun, dan didik dia ketika mana 7 tahun. Jadi disebut 7. Kemudian Allahumma salli, perintah untuk solat kepada Nabi SAW tadi, muru auladakum bisolat wa hum abna'u sab'in sinin. Perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan solat ketika umurnya 7 tahun. Jadi apa rasional 7 tahun sebenarnya? Itu yang kita nak bicara tentang 7 tahun. Kita bukan nak bicara tentang Allah kenapa hari ada 7, kenapa tawaf 7 kali, kenapa langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Itu perbahasan lain nanti kita bincang. Yang hari ini kita nak fokus kepada Allahumma salli, apa rasional 7 itu. Apa rasional 7. Okey, kita terus nanti insya-Allah. Kalau kita rujuk rasional sudut akhlak ataupun rasional sudut Islam, umur 7 tahun ni adalah umur mumayyiz. Umur mumayyiz. Ini kebanyakan ulama-ulama fiqh dia menetapkan bahawa umur mumayyiz adalah umur 7 tahun sehingga mencapai akil balik. Iaitu akil balik adalah 15 tahun. Jadi 7 hingga 15 tahun. Itu secara Allahumma secara roughly secara umum. Walaupun kalau kita lihat kadang-kadang ada anak yang 6 tahun sudah mumayyiz. Tapi kalau 6 tahun mumayyiz sebenarnya itu mungkin kita ukur dari sudut kalender Masihi kita. Kalender Masihi kita. Kalau kalender Masihi kita berarti kita kurang setahun. Sebab kalender Masihi dia cepat setahun.
Apa yang dimaksudkan dengan Kalau umur mumayyiz, kita Ustaz? Untuk anak-anak ni macam mana nak kita nak faham yang dia dah mumayyiz sebenarnya, Ustaz? Okey, pertama sekali kalau kita ambil perkataan mumayyiz tu adalah mayyaza yumayyizu tamyiz. Ya. Dia maksudnya adalah Allahumma salli ala dia mumayyiz ni sudah pandai membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Okey. Kalau ikut dari sudut psikologi sudah pandai membezakan antara yang mana baik untuknya dan mana yang bahaya untuknya. Okey, dari sudut Islam dia dah tahu dah yang ini perkara ni tak baik, perkara ni baik. Itu mumayyiz. Contohnya derma baik, curi duit orang tak baik. Jadi bila sampai tahap itu adalah itu petanda kepada seorang tu dah mumayyiz. Ya. Seorang tu dah mumayyiz, dah tahu membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Tapi dari sudut psikologi pula, seorang yang sudah tahu membezakan antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang bahaya dan yang tidak bahaya. Itu disebut dari sudut ilmu psikologi insya-Allah. Okey. Jadi pertama umur 7 tahun tu adalah umur mumayyiz. Tadi kita sentuh tentang Allahumma salli ada 6 tahun. Ya, 6 tahun sebenarnya 7 tahun Hijri. 6 tahun sekarang 7 tahun Hijri. Jadi Allahumma salli kita sudah bila masuk aja anak 6 tahun umur Masihi, kita kena tahu dah bahawa anak kita dah masuk umur 7 tahun Masihi, 7 tahun Hijri. 7 tahun Hijri. Kadang-kadang kita ni dia menggunakan kalender Masihi, jadi kita ambil umur 7 tahun sedangkan kita dah terlewat setahun. Jadi kena ambil Hijri, Hijri. Jadi bila umur Hijri berarti dah masuk 7 tahun, ketika itu dah perintahkan pada kita. Jadi sebenarnya kalau terlambat kita rugi dari sudut saya terus sentuh dari sudut Allahumma salli umur dari ikut psikologi umur 7 tahun ni disebut sebagai umur ready to learn, umur bersedia untuk belajar. Jadi kalau kita anggap 7 tahun itu dia mungkin dari sudut psikologi ialah umur 7 tahun ikut kalender Masihi. Tapi bila kita ikut kalender Islam, berarti pendidikan untuk yang ke arah mumayyiz, anak-anak dah masuk ke peringkat mumayyiz sebelum peringkat balik. Iaitu para ulama fiqh dia menentukan bahawa umur mumayyiz ni adalah antara 7 tahun hingga 15 tahun. Sebab 15 tahun adalah usia akil balik. Jadi ini prosesnya. Jadi 7 sampai 7. Jadi kalau kita terlewat, kita rugi satu. Sebab itu kita kena bincang tentang bila sebut sab'a sinin, kita sebut wahum abna'u sab'in sinin kan. Kita kena tahu 7 tahun Masihi ke atau 7 tahun Hijri. Itu kita kena ambil action, kena ambil tindakan kita seawal 6 tahun. Kan sebab bila 6 tahun bermaksud anak kita dah mencapai usia 7 tahun. Sama juga kalau kita nak pisahkan tempat tidur. Pisahkan tempat tidur. Dalam hadis ni dia menyebutkan pada kita adalah umur 10 tahun. Kalau tak solat kita pukul dia. Kemudian wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan tempat tidur ketika mana usia dah 10 tahun. Okey. Kalau kita rujuk pula 10 tahun Hijri ke 10 tahun Masihi? 10 tahun Hijri ke 10 tahun Masihi? Tuntutan adalah 10 tahun Hijri. 10 tahun Hijri. Iaitu 9 tahun nama 10 tu dah kena pukul dia kalau dia tak solat. Bukan tunggu hari lahir dia. Contohnya lahir hari ni berapa bulan? Hari ni 9 hari bulan 12 tahun 2020 ni genap dia 10 tahun. Baru kita nak suruh solat selepas mana hari lahir dia. Kadang-kadang ada yang macam tu nanti dia kata kita tak suruh anak kita solat kan. Dalam hadis suruh pukul bila dah umur 10 tahun kan. Dia kata anak kita belum 10 tahun, anak kita nanti bulan 12 dia birthday dia baru 10 tahun. Birthday dia 10 tahun. Dia bukan ikut macam tu. Bila anak dah masuk usia 10 tahun. Okey. Kalau anak yang masuk usia 10 tahun di awal tahun Masihi dah dikira masuk tahun 10 tahun. Okey. Kalau Islam setahun lebih awal daripada tu. Setahun lebih awal. Jadi mereka ni kita kena ambil tindakan, kita kena ambil action dah ketika mana usianya dah sampai 6 tahun nak masuk 7 dan 9 nak masuk 10. 9 nak masuk 10.
Itu kena tahu dari sudut tu insyaAllah. Okay, nanti kita sambung lagi untuk yang Allah Ustaz, rasional akhlak. Yang pertama, mumayyiz tadi kita tak bincang habis lagi. Nanti kita akan bincang secara detail. Yang kedua, kenapa umur mumayyiz ni umur 7 tahun. Sebab itu ada rahsia, ada rasional sebalik 7 tahun. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz memberikan pencerahan. Sebab ramai kata macam, Masya Allah, selama hari ni memang kira ikut tahun Masihi Ustaz. Allahu Akbar. Moga-moga Allah ampunkan. Dan kita akan kongsikan banyak lagi macam Ustaz kata tadi dari sudut psikologi je kita betul-betul nak sentuh. Tentang dari sudut sains dia mungkin nak sentuh. Kejap lagi kita akan beristirahat seketika untuk anda. Jangan ke mana-mana, tekan butang share di FB IKIM FM, di FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari ataupun di YouTube, channel YouTube IKIM pun anda boleh saksikan secara langsung kupasan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari berkenaan dengan rahsia 7 tahun. Kita akan kembali sambung untuk perkongsian kita seterusnya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk anda saksikan anugerah pencinta nasyid IKIM 2020 APNI 2020 mempertandingkan 7 ciptaan lagu dengan 7 tema nilai Islami pada 20 Disember nanti hari Ahad 9 malam di platform-platform kami di TV IKIM, di platform YouTube IKIM dan juga di Facebook IKIM FM. Baiklah, waktu ini kita kembali bersiaran menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Hari ini kita cerita tentang 7 rasional 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Tadi Ustaz dah kongsikan ada 3 bahagian 7 tahun ni. 0 hingga 7 tahun waktu kita bermain-main dengan anak-anak kita. Kemudian 7 tahun hingga 14 tahun waktu kita mengajar mereka tentang adab. Kemudian pada 14 tahun hingga 21 tahun berkawanlah dengan mereka. Okey Ustaz, kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tadi kita bicara tentang rasional akhlak, maksudnya dari sudut hukum, dari sudut hukum fiqh dan sudut Islam. Apa rahsia di sebalik umur 7 tahun? Pertama sekali adalah 7 tahun adalah umur mumayyiz, mumayyiz.
Kalau kita rujuk dari sudut permasalahan fiqh ataupun pengertian fiqh tentang mumayyiz ini adalah keupayaan memahami percakapan, mengenali sesuatu, menunaikan keperluan peribadi bersendirian tanpa pertolongan orang lain dan mampu membezakan antara kebaikan dan keburukan. Itu yang disebut sebagai mumayyiz, sebagai mumayyiz. Ataupun dalam arti kata lain, untuk mudah kita panggil, dia sudah ada kebolehan tamyiz. Kebolehan tamyiz. Tamyiz maksudnya sudah ada kebolehan membezakan antara suatu perkara yang baik dan suatu perkara yang buruk. Okey. Jadi 7 tahun sebenarnya adalah umur mumayyiz. Mumayyiz adalah ketika seorang anak mencapai umur 7 tahun yang mampu membezakan mana yang baik dan yang buruk. Sedangkan balik adalah ketika seorang telah mencapai ke usia dewasa. Jadi mumayyiz ni adalah satu tempoh ataupun satu fatrah ataupun satu peringkat sebelum kita memasuki peringkat yang dipanggil akil balik. Akil yang sudah berakal, balik sudah sampai masa kedewasaannya, sudah sampai masa dipertanggungjawabkan usianya. Jadi itu yang disebut. Dan juga disebut dalam ni bahawa mumayyiz ni adalah dari sudut fizikal, dia adalah satu tahap yang memasuki kesempurnaan otak. Dia memasuki satu kesempurnaan otak. Dia belum sampai sempurna lagi, masuk ke memasuki tahap kesempurnaan otak. Dah boleh berfikir, dah boleh berdikari sendiri. Kalau kita lihat umur 7 tahun ni sebenarnya dia dah ada sifat kita panggil apa nanti, berdikari. Kemudian dia ada sifat berkawan, sebab itu bila kita tahu anak kita umur 7 tahun dah, kita dengan kawan lebih utama, kawan lagi betul, cikgu lagi betul. Tu ada kisah dia nak masuk tandas, dia ingat keluar tandas, dia lupa doa dia. Dia lupa doa keluar tandas. Lepas tu mak kata, mak, macam mana doa keluar tandas? Mak dia pun tak hafal. Keluar tandas, masuk tandas tahulah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar tandas, mak biasa tak baca apa-apa pun kan. Panjang, alhamdulillahi azhaba anni al-aza wa afani kan. Doa keluar tandas ataupun paling pendek ghufranaka lah. Jadi mak dia tak hafal benda tu. Jadi dia kata, keluar je lah kan. Keluar je lah, tak payah baca doa kan. Lepas tu dia kata tak boleh, cikgu kata jangan keluar tandas lagi tak baca doa keluar tandas, nanti syaitan ikut, dia kata nanti syaitan ikut. Jadi anak dia tak nak keluar selagi mana mak dia tak ajar. Apa yang mak dia buat? Mak dia telefon kawan di satu sekolah dia. Boleh datang rumah makcik tak? Anak makcik ni tak nak keluar rumah, tak nak keluar tandas sebab dia dia lupa baca doa tandas. Jadi anak tu datang, ajarkan dia satu-satu, alhamdulillah. Barulah keluar anak tu, nampak barulah keluar anak tu. Itu proses anak kita kan. Jadi itu yang pertama, dia maksudnya kenapa 7 tahun? Rupanya 7 tahun ni dah sampai satu tahap. Tadi anak-anak laib, kita bergurau bermain dengan dia. Lepas tu dia tak fikir pun. Dia jumpa air lopak, dia pijak-pijak masuk dalam air lopak tu kan. Dia tak tahu tu benda kotor, kuman, itu belum mumayyiz. Dia tak boleh nak bezakan lagi antara yang bersih dan yang kotor. Itu biasa. Kita di belasah tu tak tahu pun sakit lah tumbuk kita kan. Tapi itu memang waktunya. Tapi bila dah masuk stage kedua, sebelum masuk stage yang ketiga, alam kedewasaan, alam balik kan. Stage ni dia telah mencapai satu tahap yang kita kena pandang betul ataupun kita kena ambil betul. Waktu inilah kita kena masukkan banyak perkara supaya mereka ni sudah mula mengenal. Mula mengenal. Sebab itu kalau kita rujuk yang sebelum ni kita bicara tentang apa rasional sunnah pada hari kelahiran, kita istilah Melayu belah mulut. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, azan di telinga kan, belah mulut tu kita panggil tahnik kan. Betul, azan di telinga. Itu sebenarnya adalah doa kita. Doa, dan step yang pertama kita doa dan kita berharap anak kita biarlah perkataan yang pertama masuk ke dalam telinga adalah kalimah yang baik, itu kalimah azan. Lepas tu kita tahnik dengan manisan madu, biarlah yang keluar nanti daripada mulut anak kita perkataan yang baik-baik sahaja, perkataan-perkataan yang baik sahaja. Jadi itu proses pertama, proses doa. Jadi bila dah proses doa, masuk umur mumayyiz ni adalah satu proses kita dah mula memasukkan
Allah. Tadi doa je. Ini dah mula memasukkan elemen pendidikan. Baik itu adib, maksudnya kita didik dia, kita tarbiyah dia, kita beri dia rasional. Kenapa tak boleh masuk dalam tandas, kenapa masuk tandas kaki kiri dulu, kenapa kaki kanan. Waktu ni adalah waktu rasional. InsyaAllah Yati, Zahir 21 Februari sampai 23 ada buat seminar online untuk anak-anak 8 hingga 12 tahun. Jom tiru Nabi. Tidur pukul berapa. Yang sebagaimana yang saya sebut dalam Radio Akim lah. Sebab dalam Radio Akim ni kan kita bicara tentang rasional sunnah untuk level ataupun taraf pemikiran orang dewasa, mak-mak, ayah-ayah, pakcik-pakcik kan. Kita akan rendahkan dia untuk anak-anak pula. Macam mana anak-anak ni? Jadi kita ajar makan baca bismillah dulu. Ini yang Nabi ajar. Ini proses kita nak bagi pada anak ni. Okey, makan tangan kanan. Kenapa makan tangan kanan? Okey, rasional akhlak sebab syaitan makan tangan kiri. Satu. Rasional sains, tadi kan kita tandas. Tadi kita tandas istinja je, cebok pakai tangan apa? Tangan kiri kan? Okey, kalau makan dengan tangan kiri, tak ada kotoran juga tangan. Dia fikir, dia boleh fikir. Patutlah kita tak boleh makan tangan kiri. Rupanya tangan kiri ni kita buat istinja, buat apa kotor kan. Jadi dia akan fikir cara rasional. Jadi waktu 7 tahun ni sebab mereka dah boleh membezakan. Kalau anak-anak umur 7 tahun ni, dia sudah boleh menyelesaikan dia panggil puzzle yang sulit. Kalau di awal tu mungkin puzzle yang mudah-mudah aja. 4 segi, masukkan lubang 4 segi. Yang 3 segi triangle masukkan dekat ni. Jadi itu ajar. Tapi bila dah sampai 7 tahun, dia dah sampai suatu puzzle yang besar, yang agak rumit, gambar, mereka dah sampai proses tu. Sebenarnya anak-anak kita tak perasan. Kita tak perasan. Jadi baik tu kena tahu tentang itu. Okey. Yang kedua, kenapa 7 tahun dari sudut rasional akhlaknya ataupun dari sudut Islam? Umur tamyiz ini, umur mumayyiz ini adalah umur yang dikira sah pada ibadahnya. Umur yang dikira sah pada ibadahnya. Saya nak kongsi satu kata-kata Imam Al-Qalyubi dalam kitab Hasyiatul Al-Qalyubi wal Umara ya. Disebut bahawa al-aqlu ay at-tamyizu fa yasihu as-sawmu mumayyiz. Dan salah satu syarat sah puasa iaitu berakal, dan berakal itu erti katanya adalah tamyiz, sudah tahu membeza antara yang baik dengan yang buruk, iaitu mampu membeza. Maka sah puasa seorang anak-anak yang sudah mumayyiz. Kenapa kita perintahkan dia solat hingga 7 tahun? Sebab kalau sebelum 7 tahun ataupun sebelum masuk usia mumayyiz, kita perintah solat, kita kata solat dia tak dikira ataupun solatnya tak sah. Solat tak sah. Tak sah. Tapi bila dah masuk usia mumayyiz dan syarat sah setiap ibadah tu, syarat sah setiap ibadah tu adalah dikira daripada mumayyiz. Dan umur mumayyiz dah sampai tahap bila dia mengimamkan solat ibu dan ayahnya, sah solat ibu dan ayahnya. Bila sampai usia mumayyiz, bila dia mengimami solat untuk ibu dan ayahnya, sah dah solat ibu dan ayahnya. Walaupun kita tahu imam tu masih kecil lagi, tapi dia dah sampai mumayyiz. Jadi sebab umur mumayyiz ni, para ulama kata Allahumma salli adalah usia yang bila dia lakukan ibadah sah. Itulah perintah solat kan. Kita 7 tahun, apa rasionalnya, apa rahsia kenapa 7 tahun? Sebab bila sampai usia mumayyiz, dia adalah usia yang sah ibadahnya. Jadi perinciannya, syariat Islam telah menetapkan sifat tamyiz. Tamyiz ni maksudnya tadi atas lah, keupayaan memahami percakapan, mengenali sesuatu, menunaikan keperluan peribadi bersendirian tanpa pertolongan orang lain, mampu membezakan antara kebaikan dan keburukan. Ini seorang tu sudah anak-anak yang sudah memiliki sifat tamyiz, sifat membeza. Tamyiz ni maksudnya membeza. Dah sampai tahap dia boleh membezakan. Jadi syariat Islam telah menetapkan sifat tamyiz sebagai syarat untuk mengesahkan niat. Oleh itu, ibadah seorang kanak-kanak yang belum mumayyiz, yang tak ada lagi kemahiran ataupun tak ada lagi keupayaan untuk tamyiz, membezakan kebaikan dan keburukan tadi, sama hukum dengan orang gila. Sama dengan hukum dengan orang gila, dikira tidak sah kerana mereka tidak memiliki atau tidak mempunyai sifat tamyiz. Dan uniknya, sifat tamyiz yang sempurna tidak tercapai dengan sekaligus.
Dia berkembang selari dengan pembesaran anak-anak ketika proses pendewasaannya. Jadi dia bukan boleh terus macam tu. Dia ada prosesnya. Jadi dalam proses ni lah Yati, kita jangan lepaskan peluang proses mendidik ni. Kan sebab tu pepatah Melayu kata nak lentur buluh biar dari rebung. Inilah usia rebung. Usia rebung. Sebab kalau dah jadi buluh, kita nak lentur, nak tegakkan dia susah Yati. Kita kena bakar buluh tu, kemudian kita kena tarik keras. Buluh dah keras. Jadi nak melentur buluh biar daripada rebungnya. Jadi inilah proses yang orang Melayu kita kata proses nak supaya dia lurus tegak. Biar dari rebungnya. Bila dia dah lepas proses daripada rebung dah jadi buluh, nak tegakkan dah susah. Boleh silap-silap kita lentur, buluh tadi boleh patah. Silap-silap lentur, anak kita boleh argue kita balik, boleh pertikai kita balik, sebab kita tidak memberikan apa rasionalnya, apa rahsia di sebalik solat. Kenapa kena solat tu. Jadi kita kena nyatakan dia kenapa kena solat. Saya solat tak dapat apa-apa pun, siapa kata dapat apa, dapat pahala, nanti masuk syurga kan. Jadi kita dah kena ajar tentang tu, insyaAllah. Lepas ni kita bincang tentang rasional dari sudut psikologi lah itu. Baik, itu pun dinanti-nantikan ramai. Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Hanya iman pengubah jiwa, dakwatu umat terbela. Ya Allah, apa yang bisa IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengisi jiwa. memohon ampun, ya Allah. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya Allah. Anda rusing merancang keuangan? Anda pening memikirkan masalah kehidupan? Kami ada solusinya. Jangan lupa untuk ikuti segmen Bijak Wang bersama dengan Tuan Samsudin Kadir setiap Jumaat jam 3.10 petang, eksklusif hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini meneruskan lagi perkongsian kita dalam Rahmatan lil Alamin untuk rasional di sebalik sunnah 7 tahun. Rasional sebalik 7 tahun itu bersama dengan Ustaz Rusdi waktu ini kita sambung lagi untuk dari sudut psikologinya. Bagaimana sebenarnya, kenapa 7 tahun itu sangat penting untuk kita mendidik anak-anak kita. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidang pendengar yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan juga yang menonton kita di FB IKIM dan page Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari, insyaAllah. Dari sudut saya terbaca satu kajian yang dilaksanakan oleh PISA, Program for International Student Assessment, ataupun program untuk penilaian pelajar antarabangsa. Kajian ke atas sistem unik kindergarten negara Estonia. Kenapa Estonia? Estonia ni adalah the one of the top performer in the PISA Global Education Test. Jadi dia antara yang terbaik di sudut ujian yang telah dilakukan oleh PISA tadi itulah. Itu program for International Student Assessment kan. Dan banyak negara mengikuti teknik pembelajaran ataupun kaedah pembelajaran, sistem pembelajaran yang dilaksanakan di negara Estonia. Jadi disebut bahawa kenapa 7 tahun? Sebab itu kita lihat di negara kita juga sama, anak yang mula bersekolah, maksudnya darjah 1 ialah usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Kenapa tak awal lagi? Awal ni dia anak-anak, sebab itu anak-anak sebelum umur 7 tahun dia bina knowledge dia bina dia punya pengetahuan dia adalah berdasarkan skill. Bukan lagi waktu itu kita ajar dia hafal sifir, hafal matematik. Kita pun dah tua-tua ni sifir lupa kan. Sifir 2 tahulah 2, 4, 6, 8. Sifir 3 dah terlupa dah 3, 6 kan. Kan dulu kan niat dari secara rancangan TV sifir. 1 kali 1, 2 ada lagu dia kan. Along ALONG kan. Tu proses kita sebenarnya, proses tu kan. Jadi Allah, kenapa umur 7 tahun? Sebab 7 tahun ni adalah disebut dari sudut psikologi, dia sebut dari awal tadi ready to learn. Dia adalah proses ataupun peringkat dia sedia untuk belajar. Sedia untuk belajar. Okey.
Ketika datang ke perkembangan anak, dikatakan bahawa tonggak terpenting dalam kehidupan anak-anak terjadi pada usia 7 tahun. Dari sudut psikologi pun, usia 7 tahun ni adalah waktu yang sangat penting. Jadi dia kata tonggak terpenting dalam kehidupan anak-anak. Waktu yang kita nak isi, kita beli laptop, hard disk kita kosong lagi kan. Okay. Jadi kita dah kena masukkan program ke dalam komputer kita, barulah kita boleh guna kan. Kalau tak, sekadar tengok skrin je lah kan. Waktu yang kita dah cuba masukkan program apa, program Word, program untuk grafik, kita dah masukkan, barulah kita boleh gunakan tu. Jadi rupanya 7 tahun ni adalah waktu kita programkan anak-anak kita, sebab ini adalah tonggak terpenting dalam kehidupan anak-anak. Dia dari sudut psikologi dari sudut psikologi. Seorang ahli falsafah Yunani yang kita panggil Aristotle, yang popular tu, disebut bahawa dia pernah berkata, berikan saya anak sehingga dia berusia 7 tahun dan saya akan menunjukkan kepada awak tentang lelaki sebenar. Dia kata, I show you the real man. I show you the real man. Maksudnya ahli falsafah Yunani Aristotle, dia kata, beri aku anak umur yang 7 tahun aku akan tunjuk kau siapa lelaki sebenar. Maksudnya the real man. Maksudnya waktu inilah Allahumma salli, waktu inilah akan membentuk karakter dia pada masa yang datang. Dia ni jadi apa, ni jadi apa, jadi apa. Sebab tu kalau waktu ini kita terlepas, kita telah rugi satu tempoh yang golden time. Maksudnya suatu tempoh yang sangat berharga. Ya, betul. Tempoh yang sangat berharga. Okey. Walaupun disebut dalam ni, walaupun 7 tahun pertama tidak menentukan kebahagiaan anak-anak, bukanlah ni kebahagiaan anak-anak, otak yang berkembang pesat meletakkan asas yang kuat bagaimana mereka berkomunikasi. Itu anak-anak kita kan. Saya sebut, jangan, kadang-kadang dia buat balik rumah, dia panggil abang dia, jom doh. Jom doh. Tahu tak, doh tu adalah singkatan kepada bodoh. Bahasa selenga anak-anak kita sekarang ni, dulu dia panggil brother, lepas tu zaman kita panggil bro, lepas tu der, dalam TV, lawak ke der. Lepas tu Allahummah, dah hilang bro, dah hilang der, dah hilang brother, sekarang ni ialah doh. Sando, dia kata. Sando tu adalah singkatan kepada bosan, bodoh, dia panggil kawan dia bodoh. Jadi anak-anak kita bila dengar, terutamanya main game yang ada interaksi dengan kawan-kawan dia, antara si kawan-kawan dia, ada bahasa-bahasa yang kesat. Sebab tu kita kena jaga. Takut nanti lepas tu kat rumah pun, di luar ataupun dia akan guna perkataan, jom doh. Jom doh, saya panggil kawan dia bodoh satu. Yang kedua, kadang-kadang digunakan bahasa yang kat rumah yang dia belajar kat kawan-kawan ataupun dalam game, bila kawan dia kena bunuh, minta maaf tut, dia kena keluar macam tu sebenarnya. Tapi tak apalah, kita untuk kita faham, sialang kan, sialang kau ni kan. Jadi anak kita bila abang dia kacau sikit, keluar perkataan tu, itu mana dia dapat ni, kita tak pernah guna perkataan tu dalam rumah, rupanya dia dapat dalam game. Dalam game sekarang ni dia boleh interaksi antara kawan dengan kawan dia. Yang kedua, Allahummah, di sekolah mungkin. Di sekolah, dia terdidik ataupun dia berkawan dengan kawan yang salah. Jadi guna perkataan-perkataan yang macam tu. Sebab itu kita kena, pertama, kita kena pantau percakapan anak-anak kita. Kadang-kadang guna perkataan yang kadang-kadang lucah, kadang-kadang lucah. Tapi dia tak tahu yang itu sebenarnya menjadi satu kesalahan. Jadi waktu inilah, waktu ini, jadi bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berinteraksi, kemudian bagaimana mereka memproses suatu maklumat yang mereka dapat dan respon kepada maklumat tersebut. Itu yang paling penting. Yang kedua, kita dah pukul 10.56, kalau sempat tak apa. Yang kedua, dari sudut psikologi, pada proses ni dia dah memasuki alam remaja, dipanggil twindom. Anak-anak 7 tahun telah menguasai banyak tugas perkembangan anak-anak, menetapkan tahap untuk tahap pertumbuhan berikutnya. Okey. Jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh hadis Nabi sallallahu muru auladakum wahum abna'u sinin kan, sab'in sinin. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab sebut tadi, bermain, kemudian didik, dan sampai tahap nanti di peringkat yang seterusnya. Jadi sebab itu 7 tahun ni dia dah sampai proses itu. Jadi
kalau kita bincang pula, persoalan mungkin ada yang tanya kita, apa yang perlu kita buat bila dah sampai usia 7 tahun ni. Kita rasa kita terus hati sebab 10.57 kan, kita pun dah nak berakhir dah. InsyaAllah nanti kalau tak sempat kita sambung untuk proses seterusnya. Jadi apa yang diperlukan, apa yang perlu dilakukan oleh ibu dan ayah bila anak sudah mencapai 4 tahun. Ini sebagai gambaran kasar lagi, gambaran kasar. Saya tak masuk lagi ajar cara berkomunikasi kan. Banyak lagi, itu panjang cerita bukan boleh dalam masa 40 minit siaran ni, dia kena panjang, ada satu sesi khas untuk insyaAllah. Dan mungkin ada pakar-pakar psikologi yang boleh kita jemput di Radio Ekim untuk membicarakan ni, ataupun pakar-pakar dari sudut ustaz-ustaz yang memang mengkaji dari sudut anak-anak. Saya cuma mengkaji dari sudut rasional sunnah Nabi SAW. Jadi mungkin ada pembahasan yang tak mendalam sangatlah dari sudut tu. Okey. Apa yang kita boleh kita buat bila anak sudah masuk ke usia 7 tahun, kita mula ajar mereka tidur asing dengan ibu dan ayahnya. Sebab itu ni penting. Kalau kita rujuk yang sebelum ni dalam surah An-Nur, dia kata belum sampai umur akil balik, iaitu 7 tahun, kita kata mesti minta izin masuk bilik ayah. Bagaimana masuk bilik mak ayah minta izin sedangkan dia tidur sama dengan kita? Kan? Jadi sebenarnya dia beri syarat pada kita, waktu pengasingan tempat tidur tu, walaupun yang farriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidur ketika mana usia dah 10 tahun, itu mesti. Tapi proses sebelum kita pisahkan tempat tidur adalah daripada usia 7 tahun. 7 tahun. Kita akan hadapi banyaklah Yati. Sebab itu tak boleh tukar secara drastik. Bila 10 tahunnya, masuk dia darjah 4 je, okey abang, kakak, tak boleh tidur dengan Abi dengan Umi lagi dah. Tak boleh. Kena tidur sana. Dia ni kadang umur 10 tahun ni takut lagi Yati. Dia suka tengok cerita hantu. Kan? Jadi dia tengok cerita hantu, dia akan bayangkan bila gelap ada hantu, bila gelap ada hantu. Bila duduk seorang-seorang nanti kat bawah katil ada hantu. Nanti kat tingkap ada tangan keluar. Sebab dia suka tengok cerita hantu. Nanti kat shilling ada hantu melekat. Jadi dia akan takut. Jadi sebab itu kita kena ada caranya. Panjang cerita ni. Saya pun dalam proses menyiapkan satu buku 9 langkah pembinaan dorongan syahwat anak-anak. Termasuklah pisah tempat tidur. Bagaimana cara dia. Ibu dan ayah ni kena berkongsi idea pada anak-anak ni. Bagaimana nak decorate bilik tu, macam mana nak hias. Ikut pendapat dia. Abang nak bilik warna apa? Adik nak katil cadar warna apa? Wallpaper nak warna apa? Dia kena tahu supaya dia ni akan rasa seronok tidur bilik dia. Rasa seronok bilik dia. Ini bilik dia dah lah penuh dengan mainan, berterabur, lepas tu kita suruh tidur situ. Dah ruang tidur dia sempit, dia tak kat selesa. Dia tidur dengan mak dia. Kat bilik dia mungkin kipas. Kat bilik mak aircon. Nak tidur bilik mak lah. Bilik mak sejuk aircon.